Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dan inayah dan taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dapat lagi bertemu dalam rancangan Permata Imanan ya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengalalukan kedatangan bis kita pelajar-pelajar daripada Kupu ASB ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Okey, di mana yang tadi maklum pada episod yang lalu kita sudah memperjelaskan tentang tarikat Mufaridiyah, dan kali ini kita ingin menerangkan juga ajaran tarikat Abdul Razak. Belum kali tadi kan berbincang dengan lebih jauh lagi, mungkin ada akan bertanya ni apa sebenarnya. Saya ada soalan Ustaz. Siapakah pengasas ajaran tarikat Abdul Razak itu Ustaz? Okey. Pengasasnya Abdul Razak bin Haji Muhammad. Itu orangnya tu. Alhamdulillah kita tahu sudah tu benda-benda macam tu Yang sekarang apabila membaca dia punya zikir-zikir ni siapa kan ni? Masih lagi ragu-ragu. Ni pokoknya dia sabut sudah Abdul Razak bin Haji Muhammad. Kalau kata ini kita tahu tu apa zikir-zikirnya. Jangan sampai kita ni tersesat. Kadang-kadang itu ni unsur-unsur amalan kerohanian inilah yang selalu mengganggu kita ni, khususnya umat Islam. Di sanalah ada berlakunya penyelewengan dan juga kesesatan. Tapi apabila kita ni berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, khusus Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita ni tidak akan sesat selama-lamanya. Ini pedoman untuk kita ni. Akan kata orang akan menunjukkan kita ni jalan yang betul. Kalau jalan yang sesat itu, dia juga kata ini dapat mengikut. Sebab Islam sudah beri jalan kepada kita ini untuk lebih lagi untuk dalam menuntut ilmu. Jangan sekadar ilmu itu sekadar untuk di kertas sahaja, tanpa diamalkan. Mesti kita ni amalkan benda macam mana ni. Mungkin ada yang akan bertanya ni tentang tarikat Abdul Razak ni. Saya ada soalan Ustaz. Jadi Ustaz, antara ciri-ciri kesesatan ajaran sesat Abdul Razak, boleh Ustaz terangkan secara ringkas Ustaz? Okey, terima kasih. Allahumma hidayatan lisawab. Kesesatan yang berlaku dalam tarikat ajaran tarikat Abdul Razak ni ialah secara ringkasnya mendakwa boleh menghadirkan ruh dan tahdirul arwah. Roh-roh mati itu ia mengatakan boleh menghadirkan roh-roh mati ini. Sebenarnya berlawanan dengan kita ni ya. Kadang-kadang kita ni dulu orang tua kita ni kalau kan wallahu alam kalau kan anunya kan tahu berjalan ke indung kita ni, ibu bapa kita ni sudah meninggal dunia ataupun ini kita ni atunya datang ke rumahnya disirami dengan siranya di mana tempat masuk atunya kalau ada takah-takahnya itu sudah atunya itu sudah atunya lagi malam Jumat tunya malam Jumatnya sedangkan kita ini malam Jumat ini malam ibadah sebenarnya, malam beribadah baca surat kahfi dan acara-acara tahlil apa banyak sebetulnya yang kita ni lihat. Kemudian apa lagi kesesatan yang berlaku dalam tahdir tarikat Abdul Razak ni? Antaranya mendakwa penjelmaan zat Allah dalam penjelmaan zat Allah dalam seseorang atunya. Ini sudah salah ni konsep bercantum dengan Allah, hulul wa tajsim. Kemudian kalau kita lihat hulul wa tajsim ni ialah beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelma dalam diri manusia dan bersatu dengannya. Menurut fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam yang berhormat Bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Dr. Haji Abdul Aziz bin Junid dalam bukunya Fatwa Mufti Kerajaan terbitan Jabatan Mufti Kerajaan tahun 1996
menjelaskan bahawa zat Allah dan makhluknya mustahil bersatu dalam apa jua keadaan. Sama ada dalam bentuk penjelmaan atau lainnya, sekalipun makhluknya itu rasulnya yang mempunyai martabat yang paling tinggi di sisi Allah, di sisinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fatwa tersebut menyebutkan, menyatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada menyerupai segala yang baharu, dan Allah tidak berjisim, bukannya bayang-bayang dan gambar, bukannya darah dan bukannya tulang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura menyebutkan dalam ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul 'ali wa huwas samiul basir. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang tafsirannya, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan bertakbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Menurut fatwa Mufti Kerajaan lagi sebutkan bahawa Allah SWT itu mustahil baginya hulul, berjiran dan berada di sesuatu yang lain dan berhubung dan bersambung dengan mana-mana makhluk, sebagaimana kita ketahui nas-nas Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Kemudian ada mengatakan lagi ulama, Al-Imam Syihab Al-Amri berkata bahawa orang yang mengatakan semikian, konsep hulul wa tajsimani, adalah dihukumkan sebagai murtad. Mengatakan yang bercantum dengan Allah ni, nauzubillah min zalik. Bila seorang murtad ni wajib bertaubat kan, kembali kepada agama Islam, bersyahadah lagi tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya tu? Aku naik saksi bahawa Allah ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu perlu kita ni fahamkan tu, yang sampai berlaku pahaman-pahaman macam mana ni. Ini yang berlaku dalam ajaran tarekat Abdul Razak. Kemudian apa lagi? Pengasasnya mengaku sebagai wali Allah. Tadi dah tahu ni siapa wali ni. Dia sendiri pun dah tahu sebenarnya. Dia dah tahu ia ni waliullah. Kita sendiri dah tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kesesatan yang berlaku lah. Okay, ada soalan lagi kan bertanya? Saya ada soalan Ustaz. Apakah maksud tadbirul arwah atuk, dan apakah pandangan ulama kita ni mengenainya? Okey. Terima kasih. Allahumma hidayatan lisawab. Maksud tahdir arwah merupakan suatu aliran kepahaman yang mana penganut kepahaman ini beranggapan bahawa manusia yang hidup ini mempunyai kemampuan untuk menghubungi roh-roh orang yang sudah mati dengan tujuan untuk mendapatkan apa-apa maklumat tentang diri mereka atau maklumat-maklumat penting tentang masa depan sesuatu perkara. Adapun dakwaan memanggil roh terjadi dari campur tangan syaitan atau jin yang dipuja dan disembah oleh seseorang, yang kemudian syaitan atau jin itu membalasnya dengan khidmat yang dikehendaki oleh orang itu dalam bentuk-bentuk pembohongan dan dusta. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirannya dalam surah Al-An'am ayat 112 hingga 113. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan, manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada setengah yang lain kata-kata dusta yang indah susunannya, memperdaya pendengarannya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan dari perbuatan yang kufur dan dusta itu, dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat cenderung kepada bisikan itu, dan supaya disetujui oleh mereka, dan juga supaya mereka terus melakukan apa-apa
melakukan apa yang mereka lakukan itu. Jadinya kalau menurut pandangan yang berhormat Mufti Kerajaan, apa disebutkannya tentang tahdirul arwah ini, menjelaskan bahawa dakwaan memanggil ruh atau menghadirkan ruh orang mati dan kemudian bercakap-cakap dan bertanyakan sesuatu kepada orang mati itu adalah dakwaan yang batal, yang tidak mempunyai penyokong sama ada dari nas ataupun logik dan tidak berlandaskan ilmu. Menurut Syekh Al-Azhar bertarikh 1 Jamadil Akhir 14 Hijriah bersamaan 15 November 1993 Masihi, ada menyatakan bahawa manusia bila mana rohnya berpisah dan bercerai dengan jasadnya, tiada sesiapa yang mengetahui di mana tempatnya melainkan Allah Subhanahu taala. Walaupun terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahawa roh masih mempunyai hubungan dengan orang mati, tetapi hanyalah sekadar untuk mendengar dan menjawab soalan daripada malaikat dan merasai nikmat dan azab serta menjawab salam. Berdasarkan kepada kenyataan inilah, maka tiada sesiapa pun di kalangan manusia yang boleh menguasai roh orang mati dan menghadirkannya dan bercakap-cakap dengannya. Menurut fatwa Syekh Muhammad Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar ya, bahawa ahli tasawuf mengatakan perkara tahdirul arwah adalah perbuatan dusta dan sesat, kerana ia adalah satu perbuatan yang berhubung dengan jin dan syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zukhruf ayat 36 hingga 37 yang tafsirannya. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini pandangan ulama, mufti kerajaan, mufti kerajaan. Kemudian Syekhul Azhar lagi ulama itu kemuka sudah ni memberitahu pandangan-pandangan mereka. Jadinya apa yang lebih penting di sini, kita ni memahami bahawa sebagaimana bidang-bidang ilmu yang lain, ilmu tasawuf khususnya ya tarekat tasawuf ini juga tidak sunyi dan terkecuali daripada penyelewengan dan kesesatan. So hati-hatilah kalau berlaku macam mana ni. Kalau kamu amalkan mesti beritahu orang yang alim dalam bidang tarekat tasawuf ni. Ini siapa? Apa akan diamalkan ni? Kerana apanya? Musuh-musuh Islam sering mengambil kesempatan di atas kejahilan umat Islam untuk menyesat dan merosakkan kesucian akidah dan pengamal syariat mereka. Memahami disiplin-disiplin dan prinsip-prinsip dalam ilmu tarekat tasawuf amalah penting. Kita mesti faham ni. Mesti tanya orang alim, orang berilmu tentang agama Islam, syariat, akidah, tasawuf, mesti tanya. Kan ada sudah disiplin ilmu. Kemudian kalau ada mengamalkan zikir-zikir yang meragukan tu tinggalkan. Kalau ia sudah nampak memuja-muja nama jin nampak, tu memang sudah nampak tu. Biasa tinggalkan, sudah salah tu nampak sudah tu. Nampak tu. Kalau sudah macam memanggil-manggil nama roh orang-orang mati pun sudah salah, nampak. Si fulan bin meninggal je sudah orang ni. Nak bagi disambut. Sudah nampak tu salah. Sudah nampak salah tu. Dan kita ni yang penting di sini kebenaran, memahami disiplin-disiplin ilmu dan prinsip-prinsip dalam ilmu tarekat tasawuf ini adalah amat penting. Belajar. Kan tidak ada ilmu kan dalam Islam itu. Dan lihat pun Islam sendiri pun beritahu kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu taala dengan adanya Al-Quran dan dengan adanya hadis Rasulullah dan ijma' ulama. Sudah ada petunjuk dan al-qiyas, sudah diberi petunjuk untuk kita ini supaya jangan tersesat. Kalau sudah tersesat macam tadi berjalan, umpamanya satu tempat tu tersesat kan, balik semula ke pangkal jalan.
Jangan di benar-benar lagi kisah di benar-benar lagi. Cuma kita ni orang kita ni pajal lagi pajal. Makin lagi sasat. Sudah ada kita dibagi jalan petunjuk hidayah. Betul penting kita minta hidayah kepada Allah SWT. Sentiasa minta hidayah. Yang kita ni lokek untuk minta hidayah kepada Allah SWT supaya menunjukkan kita ni jalan yang al-haq. Kena itu saja yang boleh disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan saja untuk diri saya saja, tapi bis kita pelajar-pelajar boleh dibawakan ilmuan ni. Banyak orang kita ni boleh sedia ayaukan ilmu pengetahuan agama Islam lah, bukan ilmu jahat saya sasat. Sasat pelanggaran, ilmu baik-baik kan ini yang manfaat. Apanya Rasulullah ilmu nafi'. Kita minta doa pada surah sedih berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan saja untuk diri kita ni tapi juga kepada orang lain. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengibarkan dakwah tu, ballighu anni wala ayat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dari aku tu walaupun satu ayat. Jadinya sampaikanlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang terlebih terkurang saya mohon maaf, kasar bahasa mohon maaf. Untuk akhirnya aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.